Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi Alian Takwasa Madrasah Al-Uthmaniyah, sahabat saya Tuan Haji Khairul, semua muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang dirancangkan setiap masa di madrasah kita ini untuk memberi kepahaman, penjelasan dan juga peringatan kepada para jemaah. Kerana Allah SWT peringatkan kepada kita, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman, kena sentiasa diperingatkan. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dunia ini bertukar ganti. Orang yang dulu telah pergi, datang pula yang kemudian. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai khalifah. Makna khalifah ni yang mentadbir, yang mengganti. Maknanya setiap masa dulu yang duduk atas bumi kampung kita ni ayah kita. Mungkin kalau kampung lama nenek kita, atuk kita. Sekarang ni kita. Dan jangan lupa, nanti beberapa ketika lagi kita sudah tidak ada. Yang ada di sini iaitulah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kerana itu tajuk yang diberi iaitulah tentang sikap amalan kita terhadap orang yang telah pergi. Bermakna kita hidup atas dunia ini silih berganti, bertukar ganti. Dulu kita berdoa kepada orang yang telah, apa ni, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tuan-tuan buka dalam suratul Hasyri itu, doa kepada orang dulu. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami dan orang yang dahulu daripada kami. Siapa dia orang dulu pada kita? Semua yang pergi dah tu orang dulu. Kemudian tak lama lagi kita termasuk dalam doa orang yang kemudian, sabaquna, mereka kata orang yang dulu. Maka para jemaah sekalian, hubungan di antara kita dengan ibu bapa bukan setakat waktu kita hidup atas dunia, waktu mereka hidup bersama kita. Tetapi bila kita kata birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa, termasuk yang sudah meninggal. Cuma apa cara? InsyaAllah dalam tazkirah ringkas saya ni, kita akan bawa kepada tuan-tuan 10 ataupun 11 perkara. 11 perkara ni, kalau 10 minit satu perkara, bermakna kita dekat-dekat pukul 12 lah malam ni. Pukul 12 baru habis. Tapi kata orang jangan dipanjang-panjang, boleh je 11 perkara dalam masa 11 minit pun boleh. Tapi kita nak ambil taklah detail sangat, tapi jangan terlalu ringkas. Kata orang biar ringkas tapi faham, insya-Allah. Maknanya hubungan di antara kita dengan ibu bapa, kita jangan anggap kita buat baik pada ayah kita ni masa dia ada. Ramai orang tak sempat berkhidmat pada ibu bapa. Kenapa? Apa sebab dia tak sempat berkhidmat pada ibu bapa? Sebab apa? Sebab ayah dia mati awal. Ada orang yang masih dalam perut mak, ayah dia sudah tidak ada. Siapa ke orang yang itu? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan dia yatim.
Baru nak membesar, ibunya meninggal. Duduk dengan datuk. Datuk pula meninggal, duduk dengan pak saudara. Sehingga ada sebuah buku yang ditulis, dia panggil Uzama'ul Yatama. Menarik buku ni. Nama dia Uzama'ul Yatama, pembesar dunia dari kalangan anak yatim. Makna bukan mana anak yatim juga hilanglah segala-gala, tidak. Pasal itulah kata di penyair, laisal yatim, bukanlah orang yang yatim itu sekadar orang yang tidak ada ibu bapa, tapi yang lebih yatim daripada anak yatim itu orang yang ada ibu bapa tapi dua-duanya sibuk. Ayahnya sibuk, maknya lorak. Tak tahu lorak ni pun ada sini, orang Kelantan. Kau faham juga lorak? Alhamdulillah. Boleh ramai kita sini kali. Maknanya orang yang yatim itu ayahnya sibuk, mak juga kelang kabut. Bila? Terbiar anak-anak. Jadi para jemaah sekalian, kita tak nak turun ke bawah, kita nak naik ke atas. Apakah khidmat kita kepada dua ibu bapa kita setelah mereka tidak ada? Apakah khidmat? Maka menjadi tanggungjawab kita para jemaah, ada 10 atau 11 perkara yang kita akan bincangkan ini insya-Allah. Sebab apa? Sebab Allah SWT letakkan khidmat kepada birrul walidain ini, khidmat dua ibu bapa ini, di antara perkara yang sangat penting, di antara ketaatan yang sangat besar, di antara kewajipan yang sangat diutamakan. Yang kita kata, bahkan orang yang menderhaka dua ibu bapa, itulah yang dikatakan tidak ada satu dosa yang Allah SWT balas cash atas dunia ini selain daripada dosa al-uquq, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Maka di sini kadang-kadang kita perlu muhasabah diri. Bila kita kena muhasabah, apabila kita tengok perangai anak-anak kita tidak baik. Ada seorang budak, kita nak kata taklah budak sangat, tapi dia bawa 2-3 anak dia kecil-kecil lagi, 2 orang 3 orang. Dia mari jumpa saya, dia kata, "Ustaz, doakanlah." Saya kata, "Ada masalah apa?" Dia kata anak dia ni tak dengar kata. Anak dia tak dengar kata. Saya kata, sebelum saya nak doa, saya nak dengar juga cerita. Mak dia dengar kata tak? Mak dia, ibu budak ni tu dengar kata ke tidak? Dia tak jawab, dia termenung, menitis air mata. Dia kata, "Ustaz, saya balik dululah. Saya ada masalah dengan mak saya." Tengok. Itu yang dikatakan birru aba'akum, kamu baik, buat baik pada ibu bapa, insya-Allah anak cucu kita akan buat baik pada kita. Nabi sebut kata, tidak ada satu dosa uqubah yang Allah Ta'ala akan segerakan pembalasannya lebih daripada dosa anak-anak yang menderhaka pada ibu bapa. Cuma kita kena ingatlah, benda ni macam berhutang. Kita dengan ibu bapa tak betul, anak pula mari tak betul. Jadi bagaimana kita nak natadar? Benda dah berlaku. Kita pun tak sempat nak khidmat ibu bapa sebab dia mati awal, atau tak sempat khidmat oleh ibu bapa kerana kita terlalu sibuk. Ada budak-budak ni macam anak-anak kita tahfiz, umur 12 tahun dah keluar daripada rumah, duduk di tahfiz. Habis tahfiz dalam negara, keluar negara. Orang yang mengaji agama ni kalau zaman dulu lah, lama-lama balik 30-40 tahun baru balik. Nah, ada dah mengaji pondok zaman dulu, betul-betul ayah kita ada lama mengaji. Nak boleh ke kahwin tu sampai 30-35 tahun tu biasa ya tutup guru. Kalau tutup guru dia tua, anak dia kecil lagi. Yang tanya, ni ustaz ni anak cucu, yang tak cucu anak dia lah gitu. Pasal dia kahwin lambat. Maka oleh kerana kita tak sempat nak khidmat kerana kita duduk jauh, ataupun satu lagi kategori yang membimbangkan kita yang menjauhkan diri daripada ibu bapa. Kita yang menjauhkan diri. Benda dekat, ya, rumah pun dekat, tapi tak khidmat, tak pergi. Sehingga kan Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam 3 perkara yang dibawa oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi kita naik mimbar. Ingat tak? Waktu naik mimbar, Nabi kita sebut 3 kali amin. Naik amin, naik tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Jadi sahabat-sahabat ni bila dia tak faham, dia tanya. Kita kalau tak faham ustaz cakap apa, kita pergi ulah kat belakang, tanya tidak. Itu masalah kita sekarang ni dah.
Lepas ustaz balik, dia ulah pula apa yang cakap malam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah satu sunnah bila khatib nak naik mimbar kena baca amin, amin, amin? Nabi kata, tidak. Waktu aku naik mimbar tadi, Jibril datang, beritahu kepada aku, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang sempat hidup bersama dengan ibu bapa, dua ibu bapa. Dengar ni tuan-tuan, mana-mana orang yang sempat hidup bersama dua ibu bapa, ataupun salah seorang, mana ayah dia mati awal ataupun mak dia, tetapi dua ibu bapa ini tidak menjadi sebab untuk dia masuk syurga, dia tidak khidmat, dia tidak taat, dia tidak melakukan kebaikan, maka ba'adahullah, Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat. Nabi kata amin. Amin itu maknanya setuju dengan akta yang dibentang oleh Jibril. Naik tangga yang kedua tentang Ramadan, naik tangga yang ketiga tentang selawat. Jadi saya nak ambil, nak fokus yang pertama, birru abaakum, buat baik pada ibu bapa, anak cucu kita akan buat baik kepada kita. Baik. Artinya, kenapa dalam hadis tiga ni, hadis tiga tangga tu, 3 kali amin, dia bawa 3 akta. Yang pertama Ramadan, dua ibu bapa, kemudian Ramadan, kemudian tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan bahawa kita nak tak keluar ke dunia ini kecuali melalui jalan ibu bapa. Tak ada orang atas dunia yang tak ada mak, tak ada ayah, tak ada mak, siapa? Adam. Bijak. Tak ada ibu, ada bapa. Mai teka-teki sikit. Oh elang ni pelajar panjang. Patut pelajar tapi duduk depan, memang mudah tanya dia. Ada ibu, tak ada ayah, tak ada mak, siapa? Terbalik. Hawa, nenek kita. Ada ibu, tak ada ayah. Maryam alaihissalam. Kita ada ayah, ada ibu. Kita kata alhamdulillah. Baik. Jadi apabila kita tak sempat dengan faktor-faktor yang telah disebut tadi, sama ada mati awal mereka, tak sempat nak khidmat, ataupun kita juga kesibukan, berjauhan kerana faktor pelajaran, perantau, macam-macam faktor. Yang ketiga, kerana menjauhkan diri, ini yang berbahaya. Tiba-tiba bila kita cukup masa kita nak balik berkhidmat, mereka sudah tidak ada. Jadi ada ke tidak lagi ruang, ada ke tidak lagi peluang untuk kita berkhidmat pada dua ibu bapa kita? Jawabnya ada. InsyaAllah kita senaraikan secara pendek, secara mudah. Yang pertama, tuan-tuan kena tulis, nanti kita tanya balik ni. Yang pertama al-istighfar. Kita kena sentiasa beristighfar, minta ampun kepada dua ibu bapa kita. Allah SWT sebut dalam Quran, di antara Nabi yang beristighfar kepada ayah dia siapa? Iaitulah Nabi Nuh AS. Dalam surah Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa aku. Doa ini tuan-tuan boleh ambil untuk kita, untuk kita jadikan doa. Walaupun asalnya ayat Quran, tapi boleh kita jadikan doa. Coba kata Rabbighfirli wali walidayya. Lagi. Jadi Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku, dua ibu bapa. Mudah ke senang bacaan tu? Mudah ke payah? Ingat ke tak ingat? Sekarang ingat. Tapi daripada semalam sampai hari ni 24 jam, berapa kali baca doa ni kepada ibu bapa? Dia kata tak boleh jawab ustaz, takut riak. Kita kata kalau takut riak jangan jawab, bahaya, rugi pahala. Yang saya bimbangnya yang kedua tu, takut tak buat lagi semalam, kita lupa hari ni. Jadi kita kena letak satu agenda besar supaya kita tidak lupa. Kita kembarkan dengan doa ibu bapa ni. Contohnya setiap kali lepas solat mesti ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu panjang, tak, itu lengkap. Yang saya naknya yang pendek, naknya 2 patah ni, Rabbighfirli wali walidayya, cukup. Masa bila-bila saja teringat ke mak kita,
Ingat ke ayah, Rabbighfirli wali walidayya. Doa dah ingat, mak kita ingat, maka kita berdoalah kepada mereka berdua. Kata seorang lagi yang berdoa pada ayah dia, iaitulah Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ghafirli wali walidayya. Tapi Nabi Ibrahim selepas daripada itu dia berhenti kerana ada larangan. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajatah lil 'abdi salih fil jannah. Seorang pakcik ni masuk dalam syurga, dia punya level dia tinggi. Dia pun terkejut, tak pernah sabar aku ni. Semaya sunat tak berapa banyak sangat, semaya fardu pasti dia jaga, sebab tu dia masuk syurga. Sedekah pun tak banyak, puasa sunat tak banyak, tiba-tiba dia punya level naik tinggi. Saya buat analogi mudah dengan orang driver ni. Dia Khairul ni dia panggil orang driver. Orang driver ni, kita beli tiket duduk ekonomi belakang, tiba-tiba boleh duduk kat depan. Pelik ke tak pelik? Banyak beza harga tu. Mesti kita akan tanya, ni siapa dia, akak aku di depannya. Tanya pramugari, tanya pramugara, cik salah nombor ke apa ni? Mesti ada sesuatu sebab saya ke depan. Silap-silap pilot tu anak saudara dia ke, ataupun yang penting ada sebab. Jadi pakcik ni dia tanya malaikat, dalam hadis ni dia tanya, ya Rabbi, tanya Allah, ya Rabbi anna li hadhihi, mana saya dapat ni darjat yang tinggi, ibadat saya tak banyak sangat. Fayaqul bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu, maka Allah Ta'ala angkatkan darjat dengan sebab itu. Hadis ni rawahu Ahmad fil musnadi bisanadin sahih. Jadi kalau kita rasa sayang kepada ibu bapa, apa yang kita buat? Lepas dia tak ada, buat apa? Istighfar. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Rabbighfirli, kata wali walidayya. Ini doa dah ni. Berapa kali dah kita doa sekarang? Allahu Akbar. Itu dia panggil istighfar. Istighfar mana minta ampun. Dalam hadis lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala turfa'u lil mayyiti, diangkat mayat itu dalam selepas dia mati beberapa darjat, tingkat yang tinggi. Kemudian sama juga bila dia tanya, ya Rabbi annali, di mana saya dapat ni, siapa yang bagi ni, siapa angkat darjat? Fayuqalu waladuka istaghfaralak. Yang tadi bistighfari waladika, ini waladuka istaghfaralaka, anakmu sentiasa minta ampun pada kamu, maka Allah Ta'ala kabulkan doa dia dan diangkat darjat. Hadza hadis rawahu Bukhari fil Adabil Mufrad bisanadin hasan. Jadi yang pertama, khidmat kita kepada ibu bapa, apa kita nak buat? Istighfar. Maknanya istighfar tu kita minta ampun, Rabbighfirli wali walidayya. Yang kedua, kita berdoa untuk mereka. Kita doa. Yang tadi istighfar satu, dia istighfar ni mana minta ampun. Doa satu kategori yang kedua. Ada setengah orang tu dia kembar yang dua tu, doa dengan istighfar. Tapi sebenarnya doa dengan istighfar berbeza. Doa dengan istighfar ada sedikit perbezaan. Doa ni kita minta banyak perkara ni. Ya Allah, berilah rahmat pada ayah aku. Ya Allah, berkesianilah dia, warhamhuma kama rabbayani. Maknanya itu semua tu termasuk dalam doa-doa. Kita kata, ya Allah, jadikan kubur dua ibu bapa kami raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah, luaskan kubur mereka. Jadi itu doa-doa yang kita minta supaya Allah Ta'ala beri kemaafan, beri keampunan dan kepada dua apa, kerana dia termasuk dalam tiga kategori hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu sebut, iaitulah hadis apabila matinya seorang manusia, terputuslah amalan sendiri kecuali tiga perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Apa makna sedekah jariah? Payuh dia duduk jauh, budak mari depan ni. Tak nampak jawab tu. Mana ustaz dia panggil. Apa dia sedekah jariah? Macam-macam ada bunyi ni, sedap jauh tu. Sedekah yang kekal dia punya pahala. Ataupun dalam istilah ni dia panggil wakaf. Wakaf maknanya masjid kita ni kecil, nak besarkan lagi, kita wakaf dia. Itu dia panggil wakaf.
Apa-apa mahat tahfiz nak wakaf, pondok nak wakaf, apa saja itu dia panggil wakaf, harta yang kekal. Ataupun kita wakaf Quran, mushaf, kitab-kitab, bila orang duk baca, pahala tu berjalan. Ini yang kita nak cari. Dia panggil aset akhirat ni yang penting. Aset akhirat, maknanya sedekatun jariyah, maknanya wakaf yang kekal, dia punya asas tapi diguna ke manfaat. Banyaklah kita boleh wakaf sekarang ni, macam-macam benda boleh wakaf. Jadi wakaf ni di antara sebenarnya dia masuk dalam bab dia nanti. Tapi kita saraf dululah. Bila sampai ke tempat dia pun kita laju sikit. Yang kedua, ilmu yang dimanfaat dengan dia. Mana ilmu yang kita ajar kepada orang. Kita ajar orang baca Quran, kita ajar orang solat, bahkan kita ajar orang menjahit baju pihak muslimat tu. Ada dah ajar masak-masak, ada buat ajar jahit, termasuk. Makna selagi orang buat kerja dapat. Tajuk kita ni duduk di sini, awaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh. Kenapa disebut anak soleh? Kalau sebut anak saja okey je. Tapi kenapa dia kait dengan waladin salihin, anak yang soleh? Maknanya kalau anak tu soleh, dialah yang akan berdoa kepada ibu bapa. Sekarang ni kita semua ni, muslimin dan juga muslimat, boleh tidak kita calonkan diri kita menjadi anak yang soleh? Boleh. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Sentiasa berdoa kepada ibu bapa. Itu ya calon dia. Nak tahu kita soleh ke tidak? Hari ni kita berdoa dah kepada ibu bapa. Sudah istighfar ataupun tidak? Kalau tak lagi, tak soleh. Mudah ya dia punya skill ataupun ukuran kita nak tahu soleh ke tak soleh. Duduk di mana? Duduk di amalan kita, ingatan kita kepada ibu bapa, bantuan kita yang kita beri. Sebab Nabi kata waladin salihin yad'u. Mana kalau mana-mana anak yang berdoa pada ibu bapa, mana tanda dia itu soleh. Hadis ni sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita nak sentiasalah anak-anak kita, bagaimana kita nak jadi anak soleh, nak suruh anak cucu kita soleh, bagaimana? Kita datuk, kita bapa kena jadi soleh. Kena jadi soleh. Maknanya hari-hari kita doa, anak kita berdengar. Kita doa Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunlah dosa bapa aku, angkatlah darjat mereka. Anak kita dengar, menjadi kebiasaan kepada kita. Sekali-sekala bila kita lalu dekat kubur ayah kita, mak kita, kita berhenti panggil anak-anak turun, mari ini kubur ayah, mari kita doakan dia. Jadi biar kebiasaan anak-anak itu, mereka juga akan terbiasa dengan benda. Tapi kalau lalu duduk relax ya, lalu kat kubur ayah, lagu atas kereta tak saung pakai tak tutup dia lalu. Ni kubur tok ayah ni. Bila dia turun hari raya, itu pun kerana nak berselfie dengan pegang batu nisan. Boleh pegang batu nisan, pegang 20 tahun ni. Hari ni khidmat pada ayah, cabut rumput. Apa dia cerita dah. Kalau kita tak cabut pun, jawatan kuasa kubur tolong bersihkan. Maknanya yang kita nak jadi anak yang soleh, bermakna kita kena soleh. Anak soleh. Penting tak penting? Sekarang ni payah ustaz. Saya bila kata sebut anak soleh, kita bukan syarat mesti semua anak kita ni hantar tahfiz, mesti hantar ngaji pondok belaka. Tidak. Kita pelbagaikan. Ada anak kita yang jadi engineer, ada yang jadi guru, ada yang jadi arkitek, ada yang jadi apa saja. Tetapi mereka mengingati tanggungjawab mereka kepada ibu bapa. Itulah yang dikatakan anak yang soleh. Kita kadang-kadang bila pergi hospital, tengok keluarga kita sakit, tapi jururawat yang jaga mak ayah kita, dia boleh tukar, bersihkan kotoran, dia boleh bersihkan darah, nanah. Tapi anak suruh anak buat, payahnya ya Allah Tuhan. Dia jadi kata sebagai seorang pendakwah, dia kata kita dengan mak ayah ni jangan jadi macam bola golf, kena jadi macam bola rugby. Mana ada main golf sini, ada main golf. Apa dia analogi dia? Jangan jadi bola golf, biar jadi bola rugby. Apa dia maksud? Bola golf ni kalau dapat bola dia buat apa? Bola golf
paling jauh sekali dia pergi dia. Maknanya kalau mak ni boleh hantar rumah adik tu, dia tak balik dah. Tapi kalau bola rugby, Allahu Akbar, berebut. Mak aku jaga dia nak. Mana ada kata-kata buat dia kata 10 orang anak 10 orang seorang ibu boleh jaga, belum tentu 10 orang anak boleh jaga mak seorang. Sini juga kita perlu mikir waktu-waktu ada macam ni. Baiklah, sesalah masalah kita nak jadi anak soleh, insya-Allah kita mampu, insya-Allah kata. Kemudian kita berpindah kepada yang ketiga. Tanggungjawab yang ketiga para jemaah sekalian, iaitulah qada'ud dain. Sekiranya ibu bapa kita mati, senarai yang pertama, belum dia mati lagi kalau boleh, kita kena tanya siasat mak, ayah, ada tak hutang dengan orang? Ada hutang ke tidak? Kena siasat. Jangan tunggu mati tu kena bagi pesaka lah. Sebab kesan hutang bagi seorang yang mati ini besar. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa orang mukmin tergantung dalam kubur dia tu sehingga ditunaikan hutang-hutang dia. Jadi kita cuba usahakan. Mana kalau ayah kita ni contohnya sakit, anak-anak, di antara perkara yang kita kena tanya, ada hutang ke tidak abah? Mak ada hutang ke tidak dengan orang? Kalau dia kata ada, senaraikan. Kalau kita boleh bayar terus dengan duit-duit yang ada, bismillah. Biar dia mati tak ada hutang. Biasa jadi budaya masyarakat kita ni, waktu nak solat jenazah baru tanya hutang. Betul tak? Tuan-tuan yang ada hutang, yang ni arwah abah ni, jumpa saya lepas ni. Sedap lah masa tu, dengan air mata, dengan berapa dah. Pada tu orang cari dia pun hilang, tak tahu mana dah. Rupa-rupa dia baru tahu hutang ayah dia banyak. Dan ingat anak-anak, jangan salah cakap. Siapa dia ada hutang dengan ayah saya ni, saya tanggung semua. Transfer terus kredit kepada tanggungjawab anak. Habis kita nak ambil mana duit kalau hutang orang tua tu banyak. Cuma kita boleh maklumkan, kalau sekiranya dia arwah yang ada hutang, boleh jumpa dengan kami untuk kita bincang banyak mana bukti hutang, surat menyurat ada ke tidak, kalau ada gadaian ke ada apa, kena bawa. Jangan mudah-mudah. Sebab Nabi kata, pernah bila berlaku seorang sahabat ni berhutang, Nabi suruh sahabat dia musallat salu ala sahibikum. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, tak apa, saya sanggup saya bayar hutang. Nabi solat. Kemudian bila jumpa lepas pada tu dari, Nabi kata, khalas, bayar dah hutang? Belum lagi. Dia kata, masih lagi belum selesai masalah dia. Bila jumpa kali yang kedua, dia kata, saya dah lunaskan. Baru Nabi kata, al-ana baradat jildatu, sekarang baru sejuk kulit dia dalam kubur. Jadi ini masalah kita hari ni. Masalah kita ni berhutang terlalu banyak. Sebab banyak syarikat-syarikat keuangan ni dia menggalakkan kita berhutang. Ini kata orang, minta maaf lah cakap, ada setengah orang ni buka tawaran berhutang untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Kita kata tak wajib bagi orang yang sudah tidak ada keuangan, kemampuan, tak wajib. Allah yang sebut man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib kalau mampu, kalau tak mampu tak perlu. Kita suruh berhutang berapa ribu sekarang? 8,000 berhutang. Pergi umrah 10 hari, balik berapa tahun dia kena bayar? Yang sekian orang buat ni berapa tahun? Berapa tahun hutang dia kena bayar? 2 tahun. 2 tahun dengan masa 10 hari pergi, seronok, balik 2 tahun hutang. Kalau mati ketika tu siapa nak bayar? Jangan kita buat. Dalam hadis lain, hadis Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid, diampunkan kepada orang mati syahid. Orang mati syahid dalam peperangan Ma'rakah, diampunkan orang mati syahid dengan titisan darah yang awal. Illa dain, kecuali hutang tidak diampunkan. Kalau hutang orang boleh lepas dengan mati syahid, ramai orang hutang lepas tu gipa yang mati, sesama masalah. Kalau orang bagi minta hutang keluarga dia, tunggu habis di syurga esok, tuan dia sudah mati. Walaupun mati syahid, diampunkan dosa-dosanya lain, illa dain, kecuali hutang tidak diampunkan. Maka
Para jemaah sekalian, tertib susunan harta mayat ini ada 4 perkara. Tanda ni, bila seorang tu mati, yang pertama sekali kita kena ambil mu'natut tajhiz, belanja pengembumian jenazah. Berapakah upah orang gali kubur? Berapakah harga kain kafan? Kalau ada orang mandi tak ada yang volunteer, berapa kita nak bagi sagwati pada dia? Adapun solat, tidak ada bayaran. Solat tak boleh bayar. Sebab solat itu dia panggil fardu kifayah. Setiap orang bagi solat, itu hakul muslim alal muslim. Sehak seorang muslim ke atas seorang muslim, kita kena pergi solat. Baik, selesai mu'natut tajhiz. Kemudian kita buka yang pertama, hutang dia. Itu yang pertama sekali lepas pada mati, yang kita kena buka hutang. Habis hutang, tengok pada wasiat. Wasiat, dia ada wasiat ke tidak? Ada. Sunaikan wasiat. Yang keempat, barulah harta itu dijadikan harta pusaka, dibahagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka. Tuan-tuan kena ingat, orang berhak menerima pusaka sama ya. Yang duduk di rumah ke, yang dia khidmat pada ayah ibu ke, yang duduk jauh tak pernah khidmat, tak pernah apa ni, tukar pampers pun sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi setengah orang dia tak mau. Dia kata dia tak, alah dia tak ada, tak tanya pun dia punya mak dia ni nak apa dah. Anak duduk jauh macam mana nak tanya? Jadi ada setengah orang tu cuba nak ketepikan hak anak dia yang tak khidmat. Kita kata jangan. Sebab ketika ditanya Nabi SAW tentang harta pusaka, yastaftunaka, Allah jawab, qulillahu yuftikum. Allah suruh Nabi SAW jawab, Allah yang beri jawapan tentang harta pusaka. Jadi harta pusaka Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Allah kata, la tadri, kamu tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, manakah anak kamu yang memberi manfaat pada kamu. Kita tak tahu. Kita ingat yang beri manfaat tu yang ni lah, yang duduk gosok kita pagi-pagi, nah, letak minyak waktu mak dia sakit, mak ayah dia tak sihat. Anak hak jauh kita ingat tak ada manfaat, rupanya selepas daripada mati mereka lebih manfaat daripada yang ada di rumah. Berlaku ke tidak? Hak rumah ni tak ada apa dah, ambil harta entah ke mana hilang. Tapi yang duduk menangis siang malam, yang duduk doa mak ayah dia siang malam, Rabbi fali wali walidayya, yang duduk jauh, yang tak sentuh pun pampers mak ayah, kita mengatakan kerana itu Allah kata, kamu tidak tahu di manakah anak kamu yang bermanfaat untuk kamu lepas tidak ada. Jadi kita jangan duduk kira sangat atas dunia ni. Kita nampak ni ya, nampak hak duduk jaga kita lah manfaatnya. Nah, yang jaga kita mungkin 4 bulan, 4-5 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tapi yang bermanfaat betul-betul ni, bistighfari waladika laka, yang sentiasa istighfar, yang duduk jauh, yang tak sempat sentuh mayat kita. Allahu Akbar. Baik. Yang keempat, selesailah kita masalah hutang. Jadi kita dia susunan dia, selesaikan hal pengurusan jenazah, kemudian hutang, kemudian wasiat, kemudian baru bagi pusaka. Yang keempat, qada'an nuzur. Kalaulah ibu bapa ni bernazar, maka kita kena tunaikan nazar dia. Contohnya dia bernazar, kalau dapat sekian-sekian, wajib ke atas aku buat benda ni. Contohnya dapat sungguh benda tu, dia nak buat tak sempat, maka dia maklumkan kepada anak dia, aku bernazar sekian-sekian, mari menjadi kewajipan kepada anak-anak dia ni, tunaikan nazar ibu bapa, ambil daripada harta pusaka dia. Jadi kita kena buat. Sebab itulah orang yang bernazar dia kena maklum. Orang yang bernazar dia kena beritahu, dia kena maklumkan kepada anak dia bahawa dia bernazar sekian-sekian. Jadi kita kena buat. Seperti orang nazar nak puasa, nazar nak haji, nazar nak pergi umrah, nazar nak makan kambing, sembelih lembu, sembelih apa, kena tunaikan. Kalau tak tunai, maknanya tergantunglah hutang ibu bapa tadi yang bernazar dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kelima, qada al-kafarat. Kita kena tunaikan kafarah. Apa dia kafarah? Contohnya orang tua ni pernah bersumpah, wallahi sekian-sekian, kemudian dia langgar sumpah dia, maka kafarah dia it'amu 'asharati masakin. Kita kena beri makan 10 orang miskin. Carilah 10 orang miskin,
bagi makan. Tunaikan kafarah sumpah orang tua yang sudah bersumpah. Yang berat laginya kafarah qatlil khata'. Denda kafarah kalau dia tersalah bunuh orang. Itu banyak. Dan apa-apa saja kafarah lain. Kafarah ni contohnya, orang ni pernah tersalah melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan. Dia ada kafarah situ tu. Jadi kalau kita tersalah kan, malulah kepada anak-anak. Abah ni dulu ramai muda-muda dulu ada juga salah tengok jam, contohlah. Tak. Kena bayar. Bagi 60 orang miskin kena bayar. Jadi kena terus malu. Kalau malu buat sendiri sebelum kita mati. Kalau dah mati kena wasiat pada orang bahawa aku ada kafarah yang belum ditunaikan, maka kita kena tunai. Dia tak kira. Kadang-kadang kafarah waktu dia pergi haji, buat kesalahan di haji, dia tak bayar dam. Maka dam tu kena qada balik, hantar kepada orang yang pergi Mekah, biar selesaikan sembelih kambing ke sembelih unta. Ikutlah yang dia ada di sana. Baik, yang seterusnya, yang keenam, tanggungjawab kita yang keenam para jemaah sekalian, kita kena tunaikan wasiat ibu bapa kita. Maka di sini ada satu kaedah yang kita kena ambil perhatian. Bila kita berwasiat, kita kena tulis. Sekarang ni ada kan syarikat takaful apa benda ni, dia panggil wasiat. Itu tak apalah, ada orang tulis, ada saksi, ada dengan catatan. Ni yang kita wasiat sendiri-sendiri. Kalau ayah mati, nak 20,000, 30,000 duit wakaf kepada Madrasah Osmaniyah, contohnya kita kata. Wakaf untuk pelajar-pelajar tahfiz. Tapi kalau dia cakap dengan mulut, tak tulis, bahaya ke tidak? Bahaya. Ini satu kes yang berlaku di pondok saya. Mak dia bagi tahu kepada kawan-kawan sepondok, dia kata dia wasiat kalau dia mati 20,000 dia nak wakaf untuk buat pondok. Tapi tak ada tulis. Kalau dia datang ke pejabat kita akan tulis. Tolong tulis bagi pihak dia, tanda tangan, cari saksi. Bila dia mati, anak dia datang, kawan-kawan dia beritahu, mak mun wasiat tu. Pada peringkat awal, berapa wasiat? Kalau 200 mungkin dia orang bayar, tapi bunyi 20,000 lain macam. Dia kata tak ada dengar tu. Mak tak ada cerita dengan kami. Dia tak bagi tahu. Sudah, dia mula menyayangi harta orang tua. Jadi dia maklum pada saya, dia kata, Ustaz, anak dia tak nak bayar. Dia kata tak apa, tak ada masalah. Bagi kita tak rugi apa-apa. Yang ruginya dia, anak tu rugi. Mak dia insya-Allah tak rugi sebab dia dah berniat nak wakaf. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu Allah Ta'ala sampaikan pahala dia. Berapa ramai orang yang sampai darjat yang tinggi dengan sebab niat. Sebab itulah kita ni kena sentiasa berniat baik. Esok aku nak bantu orang, Contohnya kita keluar daripada rumah ni nak pergi berjabat. Kita niat, kalau ada orang tunggu tengah jalan, ada orang makcik-makcik yang susah, aku akan ambil atas kereta ni bawa pergi. Kalau kebetulan jalan yang kita nak lalu, kita lalu tak ada siapa tunggu, tuan-tuan sudah dapat pahala kerana berniat nak tolong orang. Jadi bila kita bagi motivasi pada anak-anak dia, alhamdulillah akhirnya dia terima. Kita ni nak stop dulu azan, contoh biasanya, ya. Terus lepas ni buat azan. Maka penting sekali wasiat mesti ditulis. Kalau tak tulis, nanti anak-anak engkar, kesian dengan dia orang. Jadi kita pun bila selesai daripada kebumi jenazah, di antara perkara yang kita tunaikan hutang, selepas hutang wasiat. Tapi dalam ayat Quran Tuhan sebut wasiat dulu. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Ini ilmu tadabbur Quran. Kenapa dalam Quran Tuhan sebut wasiat baru hutang, tapi dalam sudut tartib fiqh hutang baru wasiat? Sebab apa dalam Quran sebut wasiat sebelum hutang? Kenapa? Siapa dia boleh jawab? Bijak. Hadiah. Ya. Ayat turun sebelum faraid.
isunya sekarang ni di antara hutang dengan wasiat. Kenapa dia Tuhan sebut wasiat, kamu dia baru hutang? Rahsia dia macam ni. Saya tanya tu nak suruh celek mata sikit nak jawab dah. Itu dia gaya Nabi. Ini insya-Allah tuan-tuan dapat dalam buku kita ni. Ada 7 uslub ni, tajuk buku ni sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada subuh sampai ke maghrib. Cerita dia sangat menarik. Kita baca ni rasa payah nak break sampai ke akhir insya-Allah. Dalam ni ada 7 uslub Nabi dalam kuliah. Apa dia? Bila dia mula ada isu penting, dia akan tanya, ala ukhbirukum, nak dah aku cerita apa? Jadi dia uslub tanya. Jadi kita kena belajar uslub Nabawi. Jadi tanya tadi, ayat tadi, sebab wasiat tak ada tuan, kita hanya bermurah hati, aku wasiat nak bagi 5,000 kepada orang ni. Jadi orang ni pun kalau mari malu nak minta, mak mu wasiat aku, ya ke? Jadi malu-malu nak minta. Tapi hutang, jangan main bercekok pinggang. Hutang aku bila nak bayar lain, sebab hutang ada tuan. Maka Allah takdimkan wasiat. Limadha? Kerana wasiat tu lemah nak banding dengan hutang. Hutang ada tuan. Tuan dia bukan main-main. Bercekok pinggang depan tangga, bayar hutang aku dulu. Dia main-main dia dah. Itu uslub gaya Quran. Dia utamakan yang lemah supaya kita beri keutamaan, kita beri perhatian. Ini masya-Allah, ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Menarik. Ilmu tadabbur ni ilmu yang sangat menarik. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Masa kita sangat laju. Cuma kita kena ingat satu lagi perhatian, wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 harta. Contohnya orang ni mati, dia tinggal 300,000. Kau 3 juta. Biar sedap bunyi sikit dah. 3 juta dia tinggal. Dia boleh berwasiat hanya 1 juta saja. 1 juta wasiat. 2 juta lagi untuk warasah, untuk ahli keluarga. Tak boleh kita langgar. Boleh juga kalau nak langgar, tapi dengan keizinan semua pewaris. Kita panggil dia, contoh dia ada 5 orang anak, panggil 5 orang, mak wasiat 1/3, 1/2 harta. Setuju tak setuju? Setuju lah. Kita semua dah kaya dah. Anak dia dah ada duit semua dah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan duit ni sebenarnya kaya kita ni. Sebab duit tak habis nak makan. Kau habis makan duit? Tak habis makan. Pasal apa tak habis? Sebab tak makan. Kalau boleh makan duit tak cukup. Dia duit ni alhamdulillah lah, kambing pun tak makan. Kalau kita bagi dia, kau makan kambing. Tak makan kambing. Makan plastik buat apa dia kata. Baik. Kita tak panjangkan tajuk tu. Kemudian kita pergi kepada yang ke-7. Sekiranya si mati ni ada puasa yang ditinggalkan, ada puasa yang ditinggalkan, maka wali dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama anhu waliyu man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyu. Kalau dia mati tinggal puasa, wali dia kena puasa, kena ganti puasa. Contohnya orang ni sebulan bulan Ramadan baru ni sakit. Tak. Kemudian biar dia sihat, tak sempat nak qada. Maka dia kena qada, kena bagi. Kebetulan dia ada 10 orang anak, 3 orang sehari. Ataupun kita tukar kepada yang lebih mudah lah. Lebih mudah agak bayar fidyah lah, yang paling mudah sekali. Adapun fidyah solat, itu ada masalah. Fidyah solat ni benda yang khilaf di kalangan dalam fiqh, khilaf. Ulama-ulama fiqh yang mutaqaddimun, dia tak sebut pun ada adanya fidyah dalam bab solat. Tapi dalam bab puasa memang Nabi kita sebut, siapa dia mati, saman anhu. Ataupun kalau dia tertinggal, fa fidyatun. Tuhan sebut dalam Quran, siapa dia tinggal puasa, fa fidyatun min ayamin ukhar, fa fidyatun kena bayar fidyah. Maka fidyah tu ada jelas pada kita, jadi kena bayar. Tapi ustaz-ustaz kita yang buat kira-kira fidyah puasa, kena semak balik dalam kitab. Adakah semua puasa yang ditinggalkan oleh orang mati tu kena bayar? Jawab dia tidak. Ni ada setengah orang ni dia mari, dia kata, ustaz, saya tu mak saya mati umur 70 tahun. Kita anggarkan dia balik umur 13 contohnya. Mana dia suruh kita kira fidyah puasa 70 tolak 13 jadi berapa? 53 tahun ke 57 tahun. Ingat molek ni 57 tahun nak qada. Tuan-tuan kena ingat, dalam fiqh Syafi'i dia berganda.
57 tahun, maknanya tahun pertama dulu 57 cupak siap hari. Kali ya. Dia kali-kali dekat dengan satu trailer. Tak mari dah apa tu. Jadi kita kena ingatlah, kita nak bayar ni, kita tengok bayar kepada video yang memang confirm dia tinggal. Itu pun kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sekiranya orang ni sakit, tak ada masa untuk qada. Mana sakit dia berterusan, 2 tahun dia kena stroke. Apa ni orang panggil stroke lah dah, penyakit yang tak sembuh ni. 2 tahun, mana 60 hari dia tinggal. Kalaulah dia tak ada masa dah untuk tak sembuh langsung, itu pun digugurkan. Tengok dalam kitab Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8 di antara perkara yang baik untuk kita buat, iaitulah yang paling mudah sekali, as-sadaqatu anhuma. Kita kena tolong sedekah bagi pihak mak ayah kita. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tabung tu kena buat lah. Mari ke masjid RM3 saja lah tak. RM1 ayah, RM1 mak, RM1 kita. Kita pun ada juga nak duduk bagi ke mak ayah, kali kita kosong. Ini kena ada. Biasa mak kita ni setiap minggu dia buat kenduri, jamu orang makan. Tengok ke mak. Apa salah kita? Kita pergi beli makanan, pergi hantar. Ada majlis di masjid tak? Pergi ke tempat orang belajar, pergi rumah orang-orang miskin, hantar makanan. Maknanya makanan kita beri ni tak semestinya kita kena panggil mari rumah. Tak ada, pergi rumah, hantar rumah orang, apa makanan ada. Maka inilah di antara seorang sahabat, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Mak dia meninggal, dia tak ada di rumah. Kali dia musafir pergi berperang ke apa, dia bila dia balik, dia kata, ya Rasulullah, ummi tuwfiyat, mak saya meninggal, saya tak ada di rumah. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bi'ana. Jenah menafa'ah ke tidak kalau saya sedekah untuk mak saya? Qala na'am, kata Nabi, na'am, ya. Qala fa inni ushiduka an ha'itil mikhraf sadaqatun. Kebun saya yang sedang berbuah, saya sedekah niat ke mak. Jadi kita pun janganlah kita sedekah ni hak baik-baik. Kalau saya ni tidak pergi sedekah baju hak mak tak nak pakai dah sedekah ni. Beli hak baju baru-baru. Sebab sedekah ni mudah. Sedekah makanan boleh, kita nak sedekah pakaian boleh, nak sedekah duit pun boleh. Semua saja sedekah sampai pahala kepada orang mati, kita kata alhamdulillah. Jadi kepada siapa pula kita nak sedekah yang terbaik? Tengok yang ke-9, kita kena hubungi silaturrahim, keluarga-keluarga kita yang terdekat melalui ibu bapa kita. Maknanya kalau mak kita mati, kita kena pergi ziarah adik-beradik dia, pak saudara kita, mak saudara kita, kita kena pergi ziarah. Ayah kita meninggal, kita pergi ziarah adik-beradik ayah, sepupu-sepupu dia, kita pergi ziarah. Daripada Abu Burdah radhiyallahu anhu, dia kata, qadimtul Madinah, aku pergi ke Madinah. Dia fa'atani Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mari ziarah dia. Faqal atadri lima ataituk, mu tahu tak kenapa aku mari jumpa awak ni? Saya kata di Abu Burdah tak tahu. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi. Dengar. Siapa dia suka nak hubungi pahala ayah dia dalam kubur, falyasin ikhwan abihi ba'dahu, dan dia kena pergi jumpa dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan ayah dia lepas pada dia tidak ada. Jadi Ibnu Umar kata, wa kana baina Abi Umar wa baina abika ikhaun wa wuddun. Jadi Ibnu Umar kata, ayah aku, Sayyidina Umar lah, dengan ayahmu tu rapat. Jadi aku dengar mu mari ni, aku sambut lagi. Jadi kita hari ni kita kena cari kawan-kawan ayah kita, keluarga ayah kita, pergi cari. Yang kata ayah tak ada, tak payah balik kampung dah, tak ada orang tua. Ada lagi,
Orang-orang yang kita boleh hubungi siapa? Keluarga kita yang terdekat, adik-beradik, makcik-makcik, pak saudara kita, mak saudara kita, kita hubungi. Itu termasuk dalam bir, buat baik kepada dua ibu bapa. Baik, yang ke-10, kita menghormati juga kawan-kawan mak ayah kita. Yang tadi keluarga, yang ni kawan. Biasanya mak kita ni kalau dia mari ke masjid, dia pergi dengan siapa? Dia adalah makcik tu, mak ngah, mak lang, mak lu ada kan. Kita pun, mak kita tak ada, kita pergi rumah mak ngah. Biasanya dua orang ni dia suka makan apa pagi-pagi? Nasi belauk, nasi kerabu, nasi dagang. Tak, kita pergi beli ke hantar makcik. Dulu saya beli ke mak saya, sekarang saya beli ke makcik. Itu tanda orang buat baik kepada ibu bapa. Makna kita buat baik kepada satu cerita, Ibnu Umar ni dia berjalan tengah dalam pada pasir nak pergi Mekah. Tiba-tiba dia jumpa seorang pakcik Badui, orang kampung. Dia panggil pakcik ni naik atas kenderaan dia. Kalau kita buat atas kereta, dia ambil kain serban dia tu, dia letak atas kepala pakcik. Kain serban. Kata di pembantu dia, Ibnu Dinar, dia kata, aslahakallah ya Ibnu Umar. Ni pelik-pelik lah kau buat kau pakcik. Dia ni orang Badui. Kalau bagi kain biasa apa cukup ni, kain serban mu bagi dia. Dia kata, Ibnu Umar kata apa? Mu tahu apa? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir, di antara orang yang sangat baik buat kebaikan pada ibu bapa, silatul walad ahla wuddi abi, kita pergi hubungi orang-orang yang pernah berkawan dengan ayah kita, keluarga-keluarga dia, kita kena buat baik. Jadi kita balik kampung, kita pergi cari, kita pergi cari tok syekh, kita pergi cari kawan-kawan ayah kita, pergi cari siapa, maka kita mengatakan itulah yang di antara tempat yang kita kena ambil perhatian. Para jemaah sekalian, hari ini kadang-kadang kita ni bila berlaku kematian guru kita mati, tok guru kita mati, kita kata kita tak putus ni, tok guru dengan anak murid tak putus. Kata na'am, tak ada putus. Sebab kita pandai ni kerana apa? Kerana guru. Jadi kalau guru kita mati, kita kena istighfar untuk dia, kita kena doakan dia, kita ucap terima kasih kepada dia, jazakallahu anna wa anna talabatik, daripada kami, daripada murid-murid umum. Jadi kita doakan supaya Allah angkat darjat dia, dan dia sendiri telah mendapat daripada kita pahala ilmu yang bermanfaat. Hasil daripada dia ajar kita ajar kepada orang, maka ilmu yang bermanfaat itu berterusanlah pahala sana sini. Tapi jangan salah faham, ada setengah orang ni dia kata, kalau tok guru mati pun tak apa, kita masih berhubung dengan dia lagi. Ada masalah pergi kubur dia tanya, tok guru sikit-sikit lah. Itu perbuatan yang tidak betul. Ada setengah orang ni tok guru ke ayah dia ke, kalau dia pergi ziarah, dia letak di Facebook, abah pagi ni saya datang, bawa semua anak-anak ni, ambil gambar duduk kat batu ni saya ayah. Betul kau bercakap begitu? Apa kerja ayah dia mana ada Facebook dalam kubur? Jangan dia buat benda pelik-pelik macam ni dah. Dia kata ayah dia tahu. Kita tahu, dia tahu, sebab tu kita bagi salam, assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya walidati. Dia dengar. Tapi bukan interaksi orang dalam alam barzah seperti orang di atas dunia. Dia tulis apa ni ke Facebook ke ayah tu buat apa ni. Waktu atas dunia dia tak main Facebook, dalam kubur pergi tulis pula. Kita kata ini masalah yang berlaku. Yang terakhir para jemaah sekalian, supaya kita tidak panjangkan, al-i'tiraf bi fadlihima, kita kena sentiasa mengiktiraf kebaikan yang dibuat oleh ayah kita. Ada setengah orang ni dia, apa ayah aku beri pada aku? Tak ada apa. Dia main tak ada apa, tak ada benda yang dia beri dah. Pergi sekolah pun berhenti 2 kali tepi jalan, ikat balik kasut tercabut apa. Dah ayah dia miskin, dia nak bagi apa? Tapi kita kena ingat, kita hidup atas dunia ni melalui siapa? Ada seorang sahabat saya, dia marah sebab waktu dia kecil, ayah dia beri orang lain bela dia, orang lain pelihara dia. Boleh jadi masa tu dia orang susah. Jadi dia terpisah daripada adik-beradik dia. Jadi bila dia dah besar, dia memang jadi orang besar, ada pangkat. Jumpa dengan kita haji, dia kata saya nak marah pada ibu bapa saya sebab dia campak saya pergi ke orang lain, dia pisah saya. Jadi macam dia berdendam dengan orang tua. Jadi panjanglah kita muzakarah dengan dia di lobi hotel tu. Muzakarah. Masih lagi berdendam dengan mak ayah.
Saya kata nak macam mana dia ni supaya dia boleh sentap sikit lah, boleh terima keadaan. Kita kata baik setara mana kita, hebat setara mana kita, susah mana kita pun, nyawa yang Allah Ta'ala beri yang ada dalam kita hidup hari ni melalui ibu bapa. Makna kalau mak angkat kita baik, orang yang bela kita baik, orang ni baik, tapi nyawa dia tak boleh beri. Yang boleh berinya melalui siapa? Ibu bapa kita. Alhamdulillah, dengan ayat tu tersentak dia kata tak apalah ustaz, saya akur, saya terima takdir Allah SWT. Mak saya masih hidup, insya-Allah lepas haji ni kita beli hadiah, kita akan pergi jumpa, kita akan hubungi balik. Kata kalau awak tidak diberi pada mak angkat, boleh jadi awak tak dapat kerja ni. Nak masuk universiti pun tak boleh, nak pergi sekolah tempat-tempat yang standard pun tak boleh sebab dia orang miskin. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kena iktiraf kebaikan ibu bapa, walaupun pagi petang siang malam duk makan ikan kering ya. Bukan makan ikan bekak standard sama kita ni. Ikan kering yang kita boleh makan, ikan kering sungguh. Allah, waktu kita duduk pondok dia ada seorang tok guru, dia kata kita ni bukan sakat pakai hangit. Makan ikan kering kepala patah. Mana orang lain kan kepala ikan kering patah tu dicampur, kita ambil balik goreng. Sebab itu yang kita boleh makan. Kita kata subhanallah, miskin ke kita, apa saja keadaan ibu bapa kita mesti menghormati, kita mesti menyebut kebaikan bahawa aku lahir ke dunia melalui ibu bapa. Jadi dia tak ada nak beri apa yang dia ada, tetapi kita kena ingat dia telah beri kepada kita apa yang dia miliki. Dia beri kasih sayang kepada kita yang begitu banyak. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara 11 perkara yang dapat kita bincangkan pada saat ini. Mudah-mudahan ada motivasinya untuk kita sama-sama berdoa kepada ibu bapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada malam ini di atas dasar kasih sayang kami kepada ibu bapa, mencari jalan bagaimana berkhidmat kepada mereka setelah mereka mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keampunan kepada dua ibu bapa kami. Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga ya Rabb. Jadi curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, ampunkanlah kesalahan mereka, angkatlah darjat mereka ya Rabbal Alamin, dan jadikanlah kubur kami juga taman-taman syurga sebagaimana kubur mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.